tukar daripada iPad ke skrin ni tadi, dia tiba-tiba je terus lost. So jangan risau. Saya dah masuk balik ni. Okay? Jangan risau. Saya kembali. Maklumlah sekarang musim PKP, ramai orang guna online. Jadi dia jadi slow lah. Kan? Apa sistem yang kita tak pakai? Semua kita dah pakai dah. Tapi dari segi nak kata internet slow, taklah, saya rasa taklah slow. Kan, anda nak tengok berapa internet, kalau anda nak tengok saya punya internet saya malam ni sekejap, tak nampak Chrome tab nak tengok saya punya internet malam ni, berapa laju dia. Tu nampak tu, 275 Saya dah test kelajuan dia tapi dia tiba-tiba terkeluar sendiri. Nampak tu saya punya internet. Tu nampak tak internet saya, kelajuan internet saya malam ni. Almost 300 megabyte per second. Tu kelajuan dia. Sini boleh nampak tu kelajuan dia tu. Tapi tak kenapa tiba-tiba dia terkeluar. Saya pun tak berapa sure sangat. Tapi yang penting sekarang saya telah kembali kepada anda. Saya memang nak sambung balik, jangan risau. Laju kan internet saya tu. Dah padu dah, tapi dia nak terkeluar. Nak macam mana? Okay, kita masih lagi boleh meneruskan, jangan risau. Okay, jadi so apa yang saya nak cakap adalah, so kita penting sangat dengan FB page. Dan pelanggan ni pula di Facebook makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, makin lama makin tinggi. So dan jumlah orang yang semakin peka kepada online kan adalah jumlah tu semakin hari semakin meningkat. Lagilah pada musim PKP ni kan, semakin ramai orang membuat pembelian secara online. Lebih-lebih lagi mereka ni tak boleh nak keluar, kedai tak buka, pasar raya tak buka. Jadi tak ada pilihan lain adalah beli secara online. Cuma masalah kita adalah kan, masalah kita punya problem adalah kita sendiri yang tak betul-betul ambil peluang ni untuk nak tarik ramai pelanggan. Untuk masa macam ni lah kita tak ambil peluang untuk memperkenalkan produk. Siapa kat sini juga rasa adalah sebab dia tak buat benda yang saya cakap macam tadi saya tunjuk ni, sebab you all tak buat benda ni, menyebabkan kenapa you all tak mencapai ataupun tak dapat bilangan pelanggan yang tinggi. Siapa kat sini yang rasa kenapa pelanggan dia tak ramai sebab orang tak tahu tentang bisnes dia? Ada tak? Ada tak kat sini yang rasa macam kebanyakan kenapa bisnes you tidak meningkat naik jualan dia adalah sebab orang tak tahu. Orang tak tahu. Kan? Faham tak faham? Kan? Jadi itulah sebab, that's why lah kenapa saya cakap dengan anda, kenapa kita penting sangat-sangat untuk kita nak tahu teknik ni. Okay? So ibarat tadi macam saya kata, FB ni adalah ibarat kereta. Okay? Yang mana kita nak menyampaikan mesej kepada pelanggan. So bila pelanggan tu faham tentang mesej kita, dan itu saya ajar pada topik yang lepas juga, iaitu tentang copywriting. Dan insya-Allah topik copywriting ni saya akan ajar lagi day by day, week by week. Yang dengan syarat you all terus menerus follow je kelas kita. Boleh tak lepas ni anda terus follow kelas ni pada setiap hari Selasa malam 9.30 kita provide knowledge, strategi, update terbaru sekitar dalam 60-90 minit. Dan ini pun dah nak dekat 60 minit ni. Ikutkan macam dah nak habis. Dan anda rasa macam sekejapnya dah nak habis. Memang sekejap. Memang sekejap. Kan? Tetapi itulah saya nak cakap, ada banyak. Kalau saya nak bagi semua, takut nanti anda tak boleh handle. Tapi siapa yang rasa setakat malam ni nampak dengan jelas dan clear? Benda ni penting. Kalau you tak tahu bahawa Facebook ni kena gunakan page, kena beritahu orang, kan, keutamaan kita, apa yang kita nak buat, apa benda betul. Hanya dengan tahu satu benda betul lebih baik daripada banyak perkara kita cuba. Contohnya kita cuba 10 perkara yang sampai sekarang kita sendiri pun tak tahu mana satu yang betul. Tapi malam ni tak apa. Malam ni siapa nak saya bagi dia lebih? Siapa nak sesi malam ni saya lanjut sikit? Kita tak bagilah 60 minit. Lebih sikit lah daripada 60 minit. Itu saya punya point. Sepatutnya 60 ke 90 minit. Dan benda yang saya sampaikan ni, you just buat je. You just buat je. Bila you buat sahaja, anda kena ingat pesan saya ni. Buat benda yang anda tak pernah buat akan menyebabkan you dapat benda yang you tak pernah dapat. Saya ulang. Buat benda yang you tak pernah buat, you akan dapat benda yang you tak pernah dapat. So contoh macam ni, tak pernah buat benda ni. Bila you buat benda ni, apa jadi?
lambatkan pelanggan. Pelanggan datang menyerbu macam anak-anak murid saya sekarang. Memang tengah gila-gila. Buat sale yang sangat gila-gila dahsyat. Walaupun pada PKP ni kan hantar beribu kilo dimsum, hantar produk-produk, hantar delivery makanan. Paling gila adalah anak murid saya jual kedai emas. Orang gila-gila beli emas sekarang ni. Sangat gila. Itu adalah bila dia tahu ilmu yang saya beri tadi. Bila saya mengajar dia orang tentang bagaimana tarik pelanggan, bagaimana nak FB page, jangan risau. Macam mana teknikal dia saya tak nak buang masa nak tunjukkan sekarang. Sebab saya dah tunjuk dah beberapa minggu lepas. Tapi nanti saya bekalkan dengan video panduan, at least you tahu. Tapi benda yang lebih penting adalah you all macam mana pun kena sentiasa di-guide. Okay, jangan ingat tahu teknikal. Dengar sini tahu teknikal FB belum tentu dapat pelanggan. So benda yang kita nak tahu adalah sebenarnya bagaimana kita nak psycho, macam mana nak tarik pelanggan tu lebih penting. Teknikal ni hanyalah membantu kita jumpa atau pelanggan tu nampak kita, perasan kita. Tapi kalau kita tak ada skill macam contoh ayat power, copywriting, apa fokus kita, siapa pelanggan kita, dan benda yang paling teruk, yang paling dahsyat sekali, yang paling celaka dalam bisnes, bila pelanggan tu dia salah. Bila tersalah pelanggan, benda tu lah paling celaka sebenarnya. Sebab bila pelanggan salah, you all buatlah apa benda pun, belanjalah berapa banyak duit pun, you tak akan boleh dapat buat closing. Dan ramai orang buat bisnes je, tahu buat bisnes tapi tak tahu strategi. Tapi mulakan bisnes tanpa ilmu. Hentam kromo, stok tu ada berlambak. Stok ada berlambak, jualan tak masuk. Salah pelanggan ni maksudnya pelanggan patut dia target contoh katalah wanita, tetapi dia pergi target lelaki. Atau dia betul lah target lelaki dan wanita, tetapi salah interest, orang tu punya minat lain. Dan inilah kesilapan 99% usahawan. Kan? Inilah kesilapan 99% usahawan sebenarnya. Faham atau faham ni? Okay, siapa yang ada masalah connection tu just tekan balik ke atas kepala saya ni, kan ada reconnect. You just tekan benda tu je. Even kita gunakan Zoom pun still problem juga sebenarnya. Sebab terlalu ramai orang gunakan Zoom pun Zoom jadi slow, lagging. Tak nampak juga. So boleh saya teruskan? Kalau you rasa ada stuck ke apa you punya connection, kat atas ni kepala saya ada satu button namanya reconnect. You just klik je button reconnect, insyaAllah keadaan akan okey. Tekan butang tu, jangan risau. Okay? Kan? InsyaAllah. Yang penting internet okey. Sebab terlalu ramai gunakan. Dan malam ni pun kita ada lebih kurang lebih 2,187 orang sekarang ni bersama dengan kita, insyaAllah. Baik, so boleh saya teruskan? Dan nanti saya ada beberapa lagi poin penting ni. So macam ni, so kenapa kita nak menggunakan FB Ads? Okay, dia macam ni. Saya kena tukar, harap-harap bila saya tukar skrin ni dia okey. Jangan sampai jadi macam tadi, doa-doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudahkan kami, ya Allah malam ni internet okey, semua connection okey, anak-anak murid aku ya Allah mudahlah dia nak belajar malam ni, ya Allah, amin, amin. Ada 2,000 lebih ni, dah macam kelas. Kalau kat luar ni saya kena sewa dewan tau. Kalau kat luar kena sewa dewan yang besar dan harga sangat mahal. So malam ni saya boleh connect dengan you all tanpa pun saya nak bayar dewan. Itu yang bagusnya. Tapi sistem ni saya kena bayar juga weh. Korang jangan ingat free ingat free ke sistem ni? No. Nothing free in the world. Semua kena bayar mah. Okay. Baik, boleh kita teruskan kepada topik yang saya nak cakap ni tadi? Boleh? Okay, boleh. So sekarang ni kita dah ada macam ni. Sekarang paling penting, ramai orang tak faham adalah sebenarnya kita ni nak kena faham pelanggan. Satu, nak kena kenal ni, kenal pelanggan ni, kena tahu siapa sebenarnya pelanggan sasaran kita. Okay, contohlah, kalau saya ambil contoh, kalau saya, sasaran pelanggan saya adalah kepada mereka yang dah jalankan perniagaan. Kepada mereka yang berumur 25 hingga 44, lelaki dan wanita, dan keutamaan saya adalah kepada yang dah berkahwin. Itu maksudnya saya kenal pelanggan. Pagi tadi saya dengar video Jack Ma, dia kata sasaran pelanggan dia adalah golongan muda, lelaki dan wanita, small businesses, SME, dan dia sangat nak empower women. Nampak tak betapa jelasnya
Sasaran pasaran Jack Ma ataupun Alibaba. Faham ke faham setakat ni? Hello? Jelas ni? Boleh ke saya nak teruskan? Okay, saya harap anda ready untuk nak teruskan. Boleh ke? Boleh nampak tak saya punya tulisan iPad ni? Boleh? Boleh nampak iPad saya? Okay. Baik, jadi sekarang ni adalah macam mana kita, bila ni satu hal dah nak kena kenal pelanggan ni. Sebab itulah dalam kelas saya, Roket Pemasaran Momentum, antara benda yang saya sangat tekankan adalah ni lah yang ni, kenal pelanggan ni. Ini antara apa topik yang saya sangat-sangat nak tekankan dalam saya punya kelas nak tarik pelanggan ni. Yang kalau siapa yang mungkin tak tahu lagi, kita akan adakan kelas ni adalah pada 18 hari bulan ni. Sangat penting. Kalau malam ni anda rasa hanya dalam masa beberapa minit pun anda dah dapat nampak apa yang saya boleh bagi anda clear, apatah lagi kalau saya boleh spend masa dengan anda satu hari. Lagilah banyak benda anda, especially pada bagaimana nak kena kenal pelanggan. Ini satu. Okay? So, dan bagaimana pula nak menyebabkan pelanggan kita ni jadi suka kat kita. Macam mana nak buatkan dia suka? Okay? Sebab tu paling penting adalah penyampaian mesej ataupun apa ayat yang kita gunakan, yang kita sampaikan pada dia, jadikan dia suka. Kan? Okay, tahniah kepada anda join, anda ready. 18 hari bulan ni saya nak bagi anda kau-kau gila-gila insya-Allah. Okay, supaya dia boleh bantu bawa bisnes anda ke satu level yang berbeza. Jadi kalau anda dah daftar, terutama siapa yang ambil package Diamond, dia ada lanjutan kelas waktu malam pula. Malam dia akan ada Q&A dengan saya, soal jawab. Dia boleh bersoal jawab, tanya saya soalan dan saya akan bagi jawapan apa yang boleh bantu dia. Okay, yang siapa yang belum daftar lagi tu, you all pastikan cepat-cepatlah kena mendaftar segera. Okay, nampak ni tadi? So, apakah mesej atau ayat? Sebenarnya paling penting ada ayat copywriting. Dan copywriting ni pula takkan boleh betul kalau kita menulis tanpa kita tahu siapa sasaran yang akan terima benda tu. Faham atau faham ni? Apa-apa pun maklumat you nak tanya berapa harga ke apa semua, ada kat dalam kita punya website tu. Anda boleh pergi klik je kat situ, nak tarik pelanggan. Anda boleh daftar selepas ni. Kan? Okay? Faham atau faham ni? Kan? So, jadi itu sangat penting sebenarnya. That's why kenapa kita nak buat dan dia macam ni, mesej atau ayat ibarat macam ni. Kalau kita hantar kad raya atau kalau kita nak hantar sesuatu, kita akan ada dua pilihan. Contohnya saya nak kirim barang atau surat. Saya boleh menggunakan satu, gunakan stamp. Okay? Saya boleh gunakan stamp. Kan? Saya boleh gunakan stamp. Nombor dua, saya boleh gunakan pos laju. Okay? So, mana satu yang kita boleh hantar dengan cepat? Saya nak tanya. Adakah gunakan stamp ataupun gunakan pos laju? Mana satu anda rasa? Mana satu anda rasa? Okay, kalau anda nampak harga dah berbeza, bermaksud promo kita dah semakin nak sampai ke penghujung. Dia kalau beli 3 tiket, anda boleh dapat 50. Kalau anda beli satu tiket, harganya adalah berapa ni? Kan? Harganya adalah berapa sekarang? Satu tiket 60. Kalau anda beli 3 tiket, anda daftar 3 orang, dapatlah 50 tu. Kan? Satu tiket. Pos laju lah kan laju. So, sama juga dalam social media. Kalau kita hanya gunakan Facebook yang standard, dia adalah ibarat anda menggunakan stamp. Anda tak akan tahu sama ada satu, dia lambat. Nombor dua, kita tak boleh nak tracking. Okay? Dia tak boleh nak track dia dah kat mana, orang tu dah terima ke belum. So, itu bila gunakan stamp. So, sama juga dengan Facebook. Kalau kita guna Facebook yang standard sahaja, so dia taklah dapat benda yang mesej yang kita nak sampaikan ni tadi kepada pelanggan kita dengan cepat. Tapi kalau kita gunakan Facebook Ad, dia boleh mempercepatkan proses tu. That's why lah kenapa saya banyak menggunakan FB Ads. Yelah, mana tanya, kenapa saya gunakan FB Ads? Sebab kos sangat rendah. Okay? Kos sangat-sangat gila-gila rendah, gila-gila murah. And then benda tu berkesan. Sebab lebih cepat saya hantar kepada mesej kepada pelanggan saya, dan pelanggan tu adalah pelanggan yang betul. Saya risau sebenarnya. Ketakutan saya adalah
You all ni salah pelanggan, you tak faham betul-betul dan you tak faham pula kan, dan you tak faham pula perangai pelanggan, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Pelanggan kita ni bila kita explain kat dia tentang satu produk, dia akan jadi macam keliru, dia akan jadi macam skeptical, dia was-was nak beli. Betul ke betul? Saya nak tanya anda tu. Saya nak tanya anda betul-betul ni. Betul ke betul? Dan dalam roket pemasaran momentum, nak tarik pelanggan.com ni kan, apakah benda yang paling sangat-sangat saya tekankan? Saya bukan tekankan pasal nak cerita produk, saya nak cerita tentang pelanggan. Kita kalau kuasai pelanggan, kita akan senang kuasai pemasaran. Bila kita kuasai pemasaran, kita juga akan kuasai sales. Faham ke faham tu? So itulah kebimbangan saya. That's why lah kenapa saya mengajak anda untuk jangan buang masa sebab roket pemasaran momentum. Kalau dulu, sebelum kita PKP, kita hanya adakan di Shah Alam atau Johor Bahru. Sekarang kita adakan di semua tempat. Anda ada sambungan internet connection ni je, dah insya-Allah anda dah boleh join. Anda dah boleh masuk, dah boleh belajar. Dan anda boleh nampak saya ni depan-depan muka, depan-depan skrin nampak clear. Kalau anda pergi macam contoh RPM, anda nampak tadi video dia kan, 5,000 orang. Anda nampak saya jauh macam nonek kecil. Yang ni depan-depan dah sikit lagi nak bertemu hidung. Mulut bertemu mulut, hidung bertemu mulut. Kan? Okay, bahaya betul. Okay? So itu bendanya. You all faham ke faham setakat ni? Okay? Sebab tu lah saya nak gunakan FBS. Dan FBS ni, so saya nak bagikan beberapa poin penting malam ni sebagai bekalan anda. Boleh tak saya nak bagi ni? Siapa rasa boleh kalau saya nak bagi share tentang apa yang penting tentang FBS marketing ni? Okay? Saya tak nak anda tersalah cara, tersalah buat. Saya tak nak anda buat cara yang silap. Saya kalau jadi anda, saya takkan buang masa yang panjang. Saya akan gunakan masa. Sekarang ni saya tahu PKP, kita ada moratorium, penangguhan pembayaran pinjaman 6 bulan. Tak payah bayar rumah, tak payah bayar kereta. Kalau saya jadi you, ni advice saya untuk you, gunalah duit tu RM50, RM60 datang kelas. Pergilah belajar. Nanti lepas 6 bulan, kita dah ada duit untuk nak sambung balik bayar yuran, bayar segala hutang piutang yang kita ada. So jangan buang masa untuk nak try guna cara sendiri yang salah. Saya nak tanya anda, berapa lagi masa yang anda ada? Berapa tahun lagi yang anda sanggup nak buang anda punya masa anda untuk try and error tapi masih lagi tak menjadi? Kan? Sampai bila lagi anda nak menggunakan cara yang salah? Sampai bila anda nak mengorbankan masa yang tak sudah-sudah masih buat mistake? Berapa lama lagi masa anda nak buat macam tu? Tak lama. Macam mana nak register tu? Tadi saya ada bagi offer tu. Ni pergi daftar kat sini. Tu ada nampak tu keluar. Jap. Ada keluar kat situ. You pergi daftar kat situ. Klik. Ataupun klik dulu. Save dulu website tu. Habis kelas saya ni, you pergi daftar. Boleh faham tu? Ada tu. Kita dah bagi. Anda boleh buka di sebelah side kanan ni. Kalaupun kat phone kat bawah ni. Dia website dia adalah naktarikpelanggan.com. Faham ni? Okay? Takkan lu asyik nak gunakan cara yang lambat. Masih lagi nak memperjudikan nasib. Come on lah. Ini dah 2020. Gunakanlah masa yang ada ni untuk betul-betul nak meroketkan bisnes. Carilah ilmu. Carilah guru. Berapa ramai kat sini nak saya bimbing dan guide dia? Berapa ramai kat sini nak saya jadi guru dia? Nak saya jadi coach dia? Okay? Baik, so boleh kita teruskan ni. That's why tadi saya cakap dengan anda, that's why sini kenapa kita nak menggunakan sabar, tak nampak skrin saya tak nampak pula. Okey, sabar, insya-Allah semuanya okey. Yes. Okey, boleh nampak skrin ni? Saya harap anda boleh nampak. Okey. So that's why lah kenapa kita menggunakan Facebook Ads atau Facebook Advertising. Kan, untuk kita nak menghantar mesej ni dengan cepat. Dia jadi laju, cepat, and dia juga adalah tepat pada sasaran dia. Tepat pada sasaran yang kita nak mesej ni sampai. Tepat pada sasaran. That's why lah kenapa kita menggunakan Facebook Ads Marketing. Faham ke faham ni? Jelas ke jelas? Cuma macam mana pula kita nak gunakan FB Ad dengan berkesan?
So bila kita nak menggunakan FBX secara berkesan, dia kena ada susunan dia kena ada strategi dia. That's why lah nanti dalam roket pemasaran momentum, saya nak ajar tentang 4 kunci pemasaran. So bila kita buat marketing, dia mestilah kena ada direction dia, kena ada mula-mula apa yang pelanggan ni, sebab pelanggan ni skeptikal, pelanggan ni was-was. So kita nak kena fikirkan cara bagaimana untuk nak hilangkan benda tu. Contoh macam kita kan, bila macam mana cara kalau kita nak beli sesuatu barang. Siapa kat sini kalau beli barang, salah satu benda yang memang dia pentingkan adalah dia nak kena tahu brand. Siapa kat sini macam tu? Ada tak macam tu? Cuba angkat tangan. Ada tak? Ada tak butang? Ada kan situ butang angkat tangan? Raise hand. Ada? Tak ada? Okay. Jadi kita nak kena tahu benda tu. Kita nak kena fahamkan dulu. Contoh saya tanya dengan anda. Ada banyak benda brand yang kita beli daripada kecil sehingga menyebabkan kita kenal sangat brand tu. Kita kenal brand. Contoh saya ambil, kalau anda adalah nak minum minuman coklat bertenaga, apa brand dia? Minuman coklat bertenaga. Apa brand dia yang anda akan minum? Apa brand pilihan anda minuman coklat bertenaga? Cuba anda komen kat situ sikit, saya nak tengok. Apakah pilihan anda? Okay? Semua orang akan komen, saya nampak Milo. Yes. Nampak? Sebab kita selalu nampak benda tu, kita kenal. Menyebabkan kenapa kita senang nak membeli. Kenapa pelanggan kita tak beli produk kita adalah sebab dia tak nampak. That's why lah, bila kita nak buat FB Ads, benda yang penting adalah nak bagi dulu pelanggan ni nampak. Dan nampak banyak kali. Dan benda ni boleh menggunakan FB Ads. FB Ads adalah satu tempat yang sangat bagus untuk nak tunjuk kat orang. Atau kita panggil dia create brand awareness. Orang tu akan biasa nampak kita punya brand. Okay. Nombor 2, bila dia selalu nampak, dia akan kenal. Okay, dia akan kenal. Bila dia kenal pula, kita nak kena fahamkan pula macam mana copywriting. Ni ramai tak faham. Tahu buat FB Ad je tapi dengan cara yang salah. Dia ingatkan technical tu boleh bantu dia. Tapi sebenarnya technical tu tak membantu sangat pun. Sebenarnya technical tu tak membantu pun. Sebenarnya benda tu semakin menyusahkan je. You all boleh faham ke faham ni? You all jelas ke jelas setakat ni? Boleh saya teruskan? Bagus. Yang boleh komen. And macam mana nak buatkan dia trust ataupun percaya? Yang ni lah satu hari topik saya dalam roket pemasaran momentum. Boleh nampak? Jelas setakat ini boleh nampak saya? Alhamdulillah, nasib baiklah internet okey lagi. Alhamdulillah. So bila kita faham tentang konsep FBX macam tu, FBX adalah untuk bagi orang nampak, orang kenal, orang suka, orang percaya. Walaupun saya cakap tentang 4 benda, tapi 4 benda ni banyak benda yang anda kena belajar. Banyak benda yang you all kena tahu. Dan bila kita faham benda ni, sekejap saya nak tunjuk pada anda. Saya suka nak tunjuk sebab benda ni, bila kita menggunakan FB ni, kos dia sangatlah gila murah weh. Lepas tu berkesan. Lepas tu menepati ciri-ciri yang saya nak cakap tu tadi. Sekejap saya ambil contoh lah. Kalau korang nak tengok ni. Apa contoh yang kita dah buat? Apa yang benda kita buat sangat bagus? Kan? Yang menyebabkan sales tu pun jadi bagus. Sales tu sangat-sangat meningkat. Kejap. Amar ada tak kita punya, team saya Amar ada tak brand awareness punya slide Amar? Okay, Amar ready tak? Okay, kalau Amar ready, boleh tak ready bantu saya team momentum untuk slide yang macam mana kita nak bagi nampak. Siapa nak tengok benda tu dan benda tu sangat-sangat gila dahsyat. Boleh tak ada fokus dulu pada kelas saya? Nanti jangan saya baru nak kongsi beli tiket lah, sabar. Jangan risau. Jangan bincang PM tepi. Jangan risau. Okay. Ada tak Amar? Amar boleh tak readykan dia punya macam mana nak bagi orang nampak, orang nak tunjuk dia boleh bagi nampak tu je. Bagi nampak tu pun dah menyebabkan orang akan kenal dengan satu brand ataupun satu produk. So bila orang nampak benda tu, jadi kalau masalah kita adalah orang tak nampak. So bila orang tak nampak, macam mana nak kenal?
Okay. Mana? Ahmad ada? Kalau Ahmad dah ready, kejap lagi. Saya tunjuk yang lain dululah. Saya tunjuk dulu yang lain sementara tim saya ready benda tu, nanti tim saya bagi tahu. Saya just nak tunjukkan kan macam mana saya nak menyampaikan satu benda, dan you all pun tahu kan sekarang ni benda yang paling dahsyat adalah menggunakan pemasaran video, betul? So kalau saya posting video, dengar sini okay. Kan? So bila kita menggunakan pemasaran video, kalau kita posting macam tu je, tak ramai masuk, tak ramai tengok, tak ramai tonton. Betul ke betul ni? Okay? Betul-betul. So that's why lah kenapa saya kena menggunakan FB Ads ni untuk saya sampaikan video saya ni kepada pelanggan saya dengan cepat. Cuba tengok macam ni yang saya buat ni. Okay. Saya buat untuk video beberapa hari yang lepas. Kalau anda tengok, kos dia berapa tu untuk saya nak. Dan menyebabkan benda ni result dia adalah 251,000 orang dah tengok video tu. 251,000 orang tengok video tu. Dan costing dia per post engagement untuk video ni orang tengok ni hanyalah berapa tu nilai dia? 0.005, setengah sen tau. Ya, kenapa pula dia jadi macam tu? Dia jadi hanya pada kadar setengah sen. Apa dah dia melompat-lompat? Nampak? Okay, asal dia jadi macam tu? Sabar pelik-pelik pula lah dia malam ni Sekejap. Nampak tak betapa rendah kos dia? Bukan 5 sen. Bawah 1 sen. Setengah daripada 1 sen. 0.005. Kenapa dia berjoget? Saya pun tak tahu kenapa dia berjoget. Dia saja cek pasal ni. Tengok ni kos dia. Kos adalah 0.0005. Kan? Dan saya belanja lebih kurang RM1,234 untuk video ni mendapat tontonan 251,000. Dan orang yang nampak benda ni, cuma dia tak tonton lah, dia nampak lalu kat wall dia 693,000 kali video tu keluar. Faham ke faham ni? Jelas ke jelas setakat ni? Okay? Tak ada, Amar tak ada, dah hilang dah. Dah hilang macam mana? Okay? So boleh faham ni setakat ni? Siapa jelas tu setakat ni? Kan? Boleh nampak tu? So saya nak tunjuk betapa murah dan rendah dia punya kos. Faham atau faham? That's why lah saya nak you all menggunakan benda ni. So kalau kita tak guna benda tu, rugilah. Sedangkan kita boleh menyampaikan mesej yang bagus kepada pelanggan. Saya pernah ada seorang student saya, itu dalam RPM nantilah saya cerita. Dalam RPM saya akan cerita lagi banyak. Okay, team, kita punya guest dah bersedia tak team? Okay, saya minta tolong team saya bantu. Adakah guest saya dah bersedia? Saya ada seorang guest yang macam mana dia hanya jual kain pasang menggunakan FB Ads ni. Apa yang saya nak share adalah saya nak invite dia untuk nak tunjuk pada you all supaya dia boleh cerita apakah benda betul yang dia boleh buat, yang dia buat. Sebab sebelum ni dia punya sale hanyalah lebih kurang 7,000 je sebulan sangkut. Okay, sangkut dia punya sale hanyalah 7,000. Okay, team kalau dah saya nak Puan Zara mungkin boleh komen kat situ. Puan Zara, ada tak Puan Zara di dalam talian kita? Boleh komen kat situ. Saya di sini nanti supaya saya boleh invite masuk. Sebab saya nak tunjukkan pada anda bagaimana jualan dia. Sebelum ni sangkut tau. 7,000 ke bawah. Sekarang 3,000 sebulan, kadang 4,000 je, 7,000. Kalau bulan puasa dan beberapa bulan lepas raya, langsungnya tak ada sale. Okay, langsung tak ada sales. Saya minta Puan Zara mungkin boleh masuk dalam ni, mungkin boleh suruh Puan Zara klik pada speak ataupun komen. Okay, klik pada yang button yang request to speak tu Puan Zara. Okay, Puan Zara boleh komen kat situ, mungkin tim boleh bantu. Okay, dah join the room. Terima kasih, tim boleh tim bantu saya. Mungkin boleh onkan kamera. Berapa ramai nak dengar perkongsian Puan Zara yang dia start sale dia ni? Dia jual kain pasang je, tapi macam mana dia boleh naikkan balik sale dia tu. Dan siapa nak tahu berapa banyak yang dia dah buat sekarang. Dan musim PKP ni pun sale dia banyak weh. So saya nak tunjuk pada anda yang daripada kosong ni, daripada zero, yang dah berniaga beberapa tahun tapi masih lagi tak boleh nak handle.
Siapa ready? Saya nak bawa, ni special guest saya bawa malam ni, bukan senang nak contact dia. Dia sibuk musim PKP ni, order banyak. Boleh onkan kamera? Puan Zara boleh onkan kamera, bantu tim kamera, dan juga onkan mikrofon. Dia orang dah tak sabar nak. Hai Zara, apa khabar Zara? Dah on belum mic tu? Macam belum on mic, mikrofon dah on belum? On Boleh kan? dengar tak? Mungkin tak biasa lagi guna Alright. sistem ni. Tak biasalah Sifu. Okay. So, Ah. boleh nampak Zara dengan jelas? Nampak clear Zara. Zara cuba kenalkan diri Zara dulu dan apa yang Zara buat. Hai semua, saya Zara dari Fizara, iaitu kepakaran Zara membantu para wanita untuk tampil cantik anggun di sisi insan tercinta sehinggakan mereka jatuh cinta berkali-kali. Okay Zara, terima kasih kerana memenuhi jemputan, sebab saya rasa ramailah usahawan kat luar ni Zara yang macam tengah start, struggle. Boleh tak Zara ceritakan struggle yang Zara alami beberapa tahun bila yang Zara struggle tu, 2018. 2018. Dan mungkin Zara boleh cakap kat dia orang Zara buat bisnes apa dan apa struggle yang Zara hadapi sebelum ni. Okay, hai semua. Alright, actually Zara ni berniaga kain pasang. Alright, so Zara ni bukannya orang yang pandai, okay, memang tak tahu, tak pandai. So Zara rasa Zara bermula dengan kain, actually banyak Sifu, Zara banyak jual sehingga kan Zara jual kain pasang. Dan struggle yang Zara hadapi untuk Zara jual kain pasang pun Zara tak ada ilmu Sifu, kan? So redah je, jual je. So apa yang Zara dapat tu saja suka-suka. Maksudnya tak boleh nak besarkan lagi. Itulah yang macam Zara fikir. Okay, so sehingga kan struggle Zara tu sampai kereta kena tarik, sampai kan pernah korek tabung. So sehingga kan Zara dah masuk belajar dengan momentum, baru Zara nampak perubahan tu. So agak teruk jugalah Zara kan, macam paling teruk tak ada duit tu, berapa duit yang tinggal tu? Aduh hai, RM1.20 Sifu korek tabung masa tu. Dapat beli, Zara ingat Tiger, Sifu biskut Tiger. Pernah itu je yang dapat beli, Alhamdulillah tu dah bersyukur dah. Situasi kan Zara hanya tinggal ada RM1.20 je, teruk tu babe. Kan, saya rasa agak mencabar juga tu sebenarnya. Kan? Duduk kat KL. Zara dah berniaga berapa tahun? 3 tahun. Dah 3 tahun. So berapa jualan ketika tu yang sangat teruk tu? Dan saya dengar ada bulan yang Zara pernah bagi tahu tak ada sale pun. Sepatutnya macam bulan sekarang lah. Okay, masa tu 7,500, ataupun kalau paling tinggi bulan 1, bulan 2 mungkin 15,000. Kan? Tapi kalau duduk kat KL, 15,000 tu pun sebenarnya bukan duit kita, duit modal. Kan? Kat situlah kita nak bayar kereta, kita nak bayar komitmen. So rasa macam orang kata apa, buat kerja je. Tapi kita tak ada saving, kita tak ada keuntungan. Masa itu masa tu adalah sales, bukannya keuntungan. Kita tak tahu untung dia lagi berapa. Betul Sifu. Zara rasalah kan ketika tu Zara dah buat online ke belum? Belum lagi, hanya secara macam mana Zara buat masa tu? Masa tu Sifu, Zara dah ada page lah. Masa tu Zara dah create page. Cuma Zara tak buat untuk ads ke ataupun live ke, tak ada lagi. Sehingga kan Zara dah masuk belajar daripada start RPM lah. Zara dah start kat situ, baru start buat live, baru start buat ads. Masa tu baru campak, betul, rasa macam sebelum ni rasa macam dah tak ada solution. Rupanya kita ni banyak lagi benda yang kita boleh belajar untuk kita capai apa yang kita nak Sifu. So masa tu Zara macam nampak macam dah jalan mati lah. Tak tahulah benda ni sebenarnya ada jalan keluar. Betul. Zara ingat macam kain pasar ni. Saya pun nampak tadi Zara, dia orang komen, dia orang ada page tapi tak tahu nak buat apa. Kan? Zara ingat apa tadi kain pasang, kenapa? Apa dia Sifu? Tadi Zara cakap apa yang last tadi word? Zara ingat kain pasang tu kenapa? Zara ingatkan kain pasang ni tak boleh pergi jauh. Zara rasa macam alah, setakat jual ni nanti tukar lagi bisnes lain pula. Sebab Zara tukar bisnes. Dah banyak kali bisnes, sehingga kan alhamdulillah lah sampai Zara dah masuk RPM, dah bersama dengan momentum, baru nampak cahaya di lorong gitu. Itu yang bila saya ajar kan, apa yang saya ajar kepada fokus kan, walaupun hanya kain pasang,
Tapi bila kita fokus, itulah yang memberikan kita duit tanpa kita nak perlu cari produk lain. Betul Sifu. Sifu selalu mention apa yang kita fokus itu yang kita dapat. Kan Zara dulu fokus banyak, Zara jual kerepek lah, jual itulah semua. So kita sendiri pun pening dengan produk kita. Apatah lagi customer kan. So sebelum Zara masuk ke RPM dulu, berapa follower Zara time tu? Zara rasa masa tu berapa dalam 10,000 kot Sifu masa tu. Itu pun mana dapat tu? Kebanyakan daripada kawan kita. Invite friend. Invite friend tu wajib lah masa tu. Invite friend tu lah yang sale tak banyak, sebab makhluk yang paling susah nak jual adalah friend. Betul. Betul ke betul? Betul. Betul lah, dia orang ni. mengalami. Dia orang yang dengar ni, korang ada lagi tak ni? Korang boleh tak komen kat situ tu? Saya nak bawa kes ni penting. Okay. So bila Zara pergi RPM, baru Zara realise, Zara sedar yang banyak benda rupanya yang saya ajar dalam RPM, sebenarnya Zara tak tahu. Betul. Sangat-sangat. Rasa macam wow, rasa macam ya Allah, Zara bersyukur sangat Sifu. Kalau Zara tak masuk belajar, Zara rasa bulan ni nak lagi musim PKP sekarang ni, keadaan sekarang ni, kalau Zara tak belajar, Zara rasa Zara menangisi je lah agaknya kan. Sebab Zara ni bukan bekerja yang besar. Suami Zara pun bekerja tak besar. Jadi keluarga kita orang ni bukan jenis yang mewah. So kalau keadaan yang sekarang ni menjadikan Zara ni rasanya mental lah Sifu. Kan? So boleh tak Zara share dengan diorang 1 ke 2 poin yang menyebabkan bisnes Zara berubah hanya lepas datang RPM? Okay, boleh. Alright, first masa lepas RPM, Sifu dah start ajar untuk orang kenal kita. Sifu kata start buat live. So Zara dah start buat live. Sifu kata benda tu wajib buat 30 hari berturut-turut. So Zara buat sebab Zara dah nekat. Orang kata kita dah tak ada duit. Bila kita buat tindakan yang rasa macam kita tak pernah buat, kita nak buat sampai ke penjuru. Sebab rasa macam tau, bila kita masuk RPM, bila Sifu tunjuk result orang lain, kita rasa macam dia pun macam aku ni, tapi kenapa dia boleh berjaya? Kenapa aku tak boleh berjaya? Macam tu. So bila fikir macam tu, Zara rasa ini dah jalan tangga yang pertama. Kalau Zara tak teruskan, Zara rasa macam aku dah dekat dah tu nak sampai tangga yang atas tu. Then bila Sifu tunjuk result tu, Zara rasa sebalik tu Zara buat live, Zara start tukar Zara punya copywriting. Lepas tu start masuk ARB. Masuk ARB pun Sifu Zara tak ada duit. Dan masa ke RPM tu banyak benda lah. Live tu lah. Sebenarnya live tu. Buat orang kenal kita, buat orang trust dengan kita. Dan Alhamdulillah tangga tu Zara dah mula naik. Dia mula-mula Zara, dia ada ketakutan nak buat FB live tu, betul. Tapi sekarang masuk kelas tu, dia dapat semangat. Yelah, sebab kita nampak orang lain boleh buat, kita pun boleh buat. Sebab mula-mula tu Zara rasa kita ni tak cantik nak buat live kan. Tak confident lah. Tapi kita rasa macam orang tu boleh lebih kurang aku je kan. Tapi kenapa boleh buat lebih. Daripada situ dia macam bagusnya kita tunjuk result orang lain. Dia terbakarkan diri kita tau. Kita rasa macam aku nak buat. Betul, itu yang menyebabkan Zara macam lagi semangat. Lepas tu sale dah mula naik. Betul Zara? Alhamdulillah, betul Sifu. Dan banyak kali pula masa tu saya pesan bila buat je marketing, FB Ads yang pertama kita buat adalah sesimpel buat like marketing je, tarik follower, betul? Betul, like marketing tu sangat-sangat. Mula tu Zara rasa macam alah ruginya tak nampak lagi. Sebenarnya tu itu adalah invest kita untuk dapat kita dapat yang depan tu. Zara, dia kan kebanyakan orang adalah dia lebih utamakan takut nak buat FB live tu daripada dia nak menebalkan muka dia pergi minta nak tunjuk pula muka bila FB live. Betul. Tapi tak malu tak ada duit, tak malu bila anak-anak minta makanan ke apa benda. Pernah tak Zara mengalami benda macam tu? Sama Sifu, Zara dah alami